tak dapat masuk. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi pada malam ini kita akan teruskan kepada bab kita. Pastikan kamu dah apa orang cakap, kamu dah ready lah. Okey, jadi suara cikgu jelas suara cikgu tak ada tersekat-sekat. Tak dengar pun. Suara cikgu okey ke? Okey. Okey, okey. Aisyah Zahra boleh dengar suara cikgu Aisyah? Boleh. Okey. Okey, mana Darwisi ni? Hilang lagi Terengganu kita. Warna ni Darwisi. Okey, dah boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey. Inilah. Okey, inilah apa yang kita nak belajar malam ni. Kita belajar tentang ketaksamaan linear. Okey, jadi cikgu pergi kepada apa yang dimaksudkan. Kita pergi kepada definisi dulu. Kita nak belajar apa-apa, kita kena tahu definisi dia. Okey. Jadi sepanjang kita belajar daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, kamu dah belajar sampai dah berapa bulan dah kamu duduk sekolah menengah. Kamu ada satu simbol. Okey, ini simbol apa bila cikgu tunjuk macam ni? Ni simbol apa? Cuba bagi tahu cikgu, apa simbol ni? Apa maksud simbol tu? Sama dengan. Ya, simbol sama dengan. Sama dengan ni maksudnya apa? Maksud sama dengan adalah okey, salin tahu nota cikgu. Maksud sama dengan adalah apabila nilai di kanan sama dengan nilai di kiri. Nilai di kanan sama dengan nilai di kiri. Apa yang kanan kiri ni? Okey, sama dengan ni dia di tengah-tengah. Jadi yang belah sini yang warna merah ni kita panggil dia kiri. Bahagian kiri. Okey, yang warna biru ni kita panggil dia di kanan. Bahagian kanan. Apa maksud sama dengan? Ini adalah simbol sama dengan. Ini adalah orang kata simbol sama dengan. Sama dengan. Okey, kalau kita tengok definisi daripada cikgu bagi tu, nilai di kanan sama dengan nilai di kiri. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 1 tambah 4. Cikgu terangkan contoh. Okey, sekarang ni masing-masing. 3 tambah 2 dapat berapa? 3. Dapat berapa? Okey, kita dapat 5. Okey, 1 tambah 4 pula. 1 tambah 4 dapat berapa? 5. Jadi, bila dia 5 di kanan dan 5 di kiri, kamu kena pakai sama dengan. Jadi sekarang cikgu soal kamu. 3 tambah 3 sama dengan 1 tambah 4. Okey, kita pergi kepada 3 tambah 3. 3 tambah 3 dapat berapa? 3 tambah 3. 6. Okey, 6. Bagus. 1 tambah 4 dapat berapa? 5. 5. Jadi kamu tengok dekat sini. Kalau dekat sini, ini betul. Sebab apa? Sebab kiri dengan kanan sama nilainya. Tapi kita pergi kepada contoh yang seterusnya. 6 dekat belah kiri, ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kiri. Tunjukkan nilai 6. Dan dekat bahagian kanan, iaitu nombor 5, dia tunjukkan nombor 5. Maksudnya, nilai di kanan dengan nilai di kiri tak sama. Bila tak sama, kita tak boleh pakai simbol sama dengan. Jadi dekat situ kita masukkan simbol ketaksamaan. Barulah kita masuk kepada tajuk kita. Ketaksamaan. Cikgu tulis ketaksamaan. Okey, apa kata dasar bagi ketaksamaan?
Apa kata Tak dasar? sama, tak sama. Ya, pandainya. Okey. Maksud dia adalah tak sama. Maksud dia adalah tak sama. Jadi apa maksud tak sama? Ni kiri dengan kanan tak sama nilai dia. Jadi dekat situ kita pakai simbol ketaksamaan. Jadi kalau dia sama dengan contoh kalau dekat sini, kiri dengan kanan sama, kita kena pakai simbol sama dengan. Jadi bila dia tak sama, sini 6, sini 5 ataupun sini 10, sini 8. Jadi bila dia tak sama, kita nak buat macam mana? Kita pakailah simbol lain. Maksudnya kita tak boleh pakai sama dengan. Siapa pakai sama dengan, dia dikira sebagai salah. Dia dikira sebagai salah. Jadi bila ketaksamaan ni maksudnya tak sama. Okey, tak sama ni dia ada dua perkara yang kita kena fokus. Ada masa di kiri lebih besar. Ada masa di kanan lebih besar. Ada masa dekat kiri, nombor dekat kiri lagi besar daripada dekat kanan. Ada masa nombor dekat kanan lagi besar dekat kiri. Jadi ada dua benda kita kena fokus. Maksudnya lebih besar, iaitu yang pertama. Dan yang kedua adalah lebih kecil. Jadi simbol ketaksamaan ada dua dulu. Kita belajar dua dulu. Lebih besar macam mana? Lebih besar. Macam ni simbol dia. Lebih kecil macam mana? Dipandang belakang pula. Ini adalah simbol dia. Inilah nota daripada cikgu untuk pendahuluan kita punya bab. Iaitu tentang ketaksamaan. Okey. Okey, jadi cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey, dah salin ke belum? Okey, salin dulu. Okey, kejap. Ada yang tengah nak join link. Okey, cikgu bagi kamu salin. Kenapa tak boleh join link Macam mana ni Okey, dah. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Jadi, tengok kepada nota yang seterusnya. Kan cikgu cakap kalau lebih besar, dia macam ni simbol dia. Kalau lebih kecil, dia punya simbol macam ni. Dia terbalik. Okey. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini, dia punya simbol basically ada macam ni sahaja. Nampak ni. Ni salin. Dia punya simbol macam ni sahaja. Okey. Dia punya simbol macam ni je. Jadi dia ada dua bahagian. Kejap ada kawan kamu tak boleh masuk pula. Satu. Okey. Jadi kita nampak dua bahagian. Yang pertama, kalau kita tengok dekat belakang ni, dia di bahagian terbuka. Terbuka. Okey. Yang kedua ni adalah di bahagian depan dia. Kita tengok dia muncung. Muncung ni maksudnya dia tertutup. Dia tertutup. Okey. Jadi senang je cara kita nak baca dia. Apa-apa nombor yang menghadap kepada yang terbuka ni mesti besar. Dan apa-apa nombor yang menghadap kepada tertutup ni mesti kecil. Inilah nota daripada cikgu. Ingat, kalau dia menghadap kepada yang terbuka ni, nombor yang menghadap, maksudnya berhadapan dengan yang terbuka tu adalah nombor yang besar. Sebaliknya dengan nombor yang tertutup. Nombor yang tertutup tu mesti nombor kecil. Okey, contoh. Kita tengok dekat sini 8,
3. Okey, simbol apa kita nak kena letak? Okey, kita tengok 8 ni lagi besar daripada 3. Maksudnya pastikan yang terbuka tu mesti menghadap dekat 8. Dan yang tertutup tu mesti menghadap dekat 3. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi kita baca macam mana? 8. Jadi kita baca macam mana? 8 lebih besar daripada 3. Itu cara dia. Okey, contoh kalau kita pergi kepada soalan yang seterusnya. 2, 7. Okey, 2, 7. Okey, kita tak tahu. Okey, jadi kita tengok nota daripada cikgu. Yang belah besar. Okey, 2 dengan 7. 7 ni lagi besar. Okey, yang belah besar maksudnya mesti yang terbuka. Maksudnya mesti yang terbuka. Yang terbuka mesti berhadapan dengan nombor yang lagi besar. Jadi dekat sini kita nampak 7 lagi besar. Jadi kita bukakan dia dekat 7. Jelas ke? Boleh faham? Yes. Okey. Jadi cara baca dia adalah 2 lebih. Lebih apa kalau menghadap ke sana? Tengok ni. Lebih kecil. Tu cara dia. Lebih. Ya, cikgu tulis lebih kecil daripada 7. Itu cara kita nak baca dia lebih besar bila dia lebih besar ataupun dia lebih kecil. Pastikan nombor yang lagi besar menghadap kepada yang terbuka. Yang ni yang terbuka ni. Ni nota daripada cikgu. Sebab apa? Sebab ada orang still confused lagi cara nak baca simbol ni, dia tak tahu mana satu lagi besar dan mana satu lagi kecil. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, mantap. Okey, jadi kita pergi kepada worksheet kita. Kita pergi kepada worksheet kita. Okey, cikgu nak kamu buat daripada nombor 2 ni. Cikgu bagi 5 minit. Kalau sama-sama masing-masing dah siap, cikgu bagi rendah sikit. Okey, 2 buat A sampai F. Okey, buat A sampai F. Tunjuk dekat cikgu nombor mana lagi besar dan nombor mana lagi kecil. Senang je tu. Cikgu bagi 3 minit je lah. 3 minit. Okey, dah siap hantar dekat cikgu Buat A sampai F. Buat A sampai F. Okey, bagus. Okey, dah ada yang dah buat. Bagus. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Masing-masing cuba buat. Okey, cikgu akan tunjukkanlah jawapan kat depan. Jangan risau. Okey. Okay. Okey, bagus.
Cikgu kejap. Okey. Jadi cikgu tunggu lagi 1 minit. 1 minit lagi. Jap. Okey. Lepas ni cikgu nak ajar kamu macam mana nak check nombor mana lagi besar, nombor mana lagi kecil. Okey, bagus. Cikgu tengah check ni. Okey, jadi cikgu akan cikgu akan selesaikan. Okey, bagus. Ramai yang jawab. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sinilah. Okey, kita pergi kepada setiap soalan. Kita pergi kepada setiap soalan. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Okey, soalan A. Cikgu nak tanya kamulah soalan A ni. Negatif 8 dengan negatif 18 mana lagi besar? Negatif 8. Ya. Kalau cikgu cakap 8 dengan 18 mana lagi besar? 8. 18. Okey, tengok ni Kalau negatif 8 dengan negatif 18, 8 lagi besar. Tapi kalau cikgu cakap 8, kalau cikgu cakap 8 dengan 18, 18 lagi besar. Jadi dekat sini apa yang kita boleh baca adalah makin tinggi nilai negatif tu, makin kecil nombor tu. Jadi bila negatif 8 lagi besar, pastikan belah belakang, belah terbuka tu menghadap kepada negatif 8. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi cikgu pergi kepada Okey, jadi cikgu pergi kepada B pula. Cikgu pergi kepada B. Okey, B 0.5 dengan 0.05 mana lagi besar? 0.5. Ya, 0.5. Okey, untuk perpuluhan. Untuk perpuluhan. Okey, untuk perpuluhan, makin banyak tempat perpuluhan dia, makin kecil nombor dia. Okey. Jadi untuk perpuluhan ni ada still lagi orang confuse macam mana nak tengok perpuluhan besar, macam mana nak tengok perpuluhan kecil. Okey, cikgu ajar kamu. Okey, sebenarnya perpuluhan dibuat dalam keadaan macam ni. Okey, cikgu padam ni. Okey, nak faham perpuluhan tengok pembaris. Tengok pembaris. Okey, contohlah bila cikgu cakap kat sini 0.1, dekat sini 0.2, dekat sini 0.3, dekat sini 0.4, kat sini 0.5. Okey. Ini yang kita nampak dekat sini 0.1. Okey, tapi bila kita kecilkan lagi, maksudnya macam mana? 0.11, 0.12, 0.13. Maksudnya nak tengok nombor perpuluhan tu besar ke kecil, kita tengok nombor kat sini. Jadi kalau dekat sini 2 titik perpuluhan kan? Ni 1, ni 2. Okey, jadi kamu tengok kat sini. Ini 0. Ini 0, ini 5. Jadi 5 lagi besar. Tu cara nak tengok nombor perpuluhan. Mana lagi besar, mana lagi kecil. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh. Kod lah ada yang tak faham. 0.71 dengan 0.07. Mana lagi besar? 0.71 dengan 0.07. 0.71. Okey, pandai. Okey, pandai. Okey, macam mana kita nak tengok nombor lagi besar? Okey, kita tengok selepas titik. Okey, kat selepas titik ni dia cakap 7. Okey, yang ni pula lepas titik dia 0. Jadi 7 lagi besar daripada 0. Okey. 0.003, 0.02. Mana lagi besar antara dua ni? 0.003 dengan 0.02. 0.003.
0.02. Ya, pandai. Kita tengok satu-satu. Kita tengok satu-satu. Mula-mula kita tengok yang kotak biru. Okey, yang ni kosong. Okey, yang ni kosong. Okey, jadi kita boleh nampak lagi mana lagi besar. Okey, lepas tu kita tengok pula. Ni kotak hijau. Okey, ni kosong. Tapi sini dah 2. Jadi 2 lagi besar daripada kosong. Maksudnya ini yang lagi besar. Itu cara kita nak tengok nombor perpuluhan tu besar ke kecil. Last. Cikgu nak uji. 0.0999. Banyak ni. 0.1. Mana lagi besar? Ya, betul. 0.1. Tengok lepas titik perpuluhan. Ini titik perpuluhan. Ini 1. Okey, ini 1. Ini pula. Ini kosong. Jadi kita comparekan 1 dengan kosong, maksudnya 1 tu lagi besar. Itu cara kita nak tengok nombor perpuluhan mana besar dan nombor mana perpuluhan kecil. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada B. Kita pergi pula kepada B. Jadi 0.5 tu lagi besar. Pastikan tempat yang terbuka menghadap dengan 0.5. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Dia menghadap dengan 0.5. Tu cara dia. Okey, itu untuk B. Okey, C pula. Macam mana kita nak tengok 1/5 dengan 1/3 mana lagi besar? Siapa dia bagi tahu cikgu? Macam mana kita nak tengok? Tengok bawah dia. Tukar kepada Okey. Kita tengok bawah dia. Ada cakap kita tengok bawah dia. Kita tengok atas dia. Okey, sekarang cikgu ajar. Macam mana kita nak tengok nombor pecahan tu lagi besar dengan nombor pecahan tu lagi kecil. Okey, pecahan ni dia ada 2 tau. Atas dengan bawah. Jadi bila kita nak tengok sesuatu nombor pecahan, berapa nilai dia, adalah kita kena tukarkan kepada perpuluhan. Tukarkan kepada perpuluhan. Jadi sekarang ni kita nak check 1/5. Macam mana kita nak tukarkan kepada perpuluhan? Ambil kalkulator. Ambil kalkulator sekarang 1/5. Okey, nombor atas dia 1, nombor bawah dia 5. Maksudnya 1/5. Tekan kalkulator, 1/5 dapat berapa? 0.2. Ya, 0.2. Okey, itu 1/5. Sekarang buat pula 1/3. 1/3, cikgu nak kamu tekan kalkulator, mula-mula tekan atas dia. 1. Okey, tekan 1. Bahagi 3. Okey, tekan kalkulator, 1/3 dapat berapa? 0.333. 0.333. Jadi sekarang 0.2 dengan 0.333 mana lagi besar? Sama yang 3. Nama mana lagi besar? Takif, nombor mana lagi besar Takif? 0.2 ke 0.3333? 0.333. Ya, 0.33. Jadi, yang ini 3. Ini 2. Jadi dekat sini cara dia adalah kita baca, pastikan nombor yang terbuka, bahagian yang terbuka menghadap kepada 1/3. Dia jadi macam ni. Tu cara dia. Bagus. Okey. Sekarang ni itu jawapan C. Jadi ingat, kalau kita nak baca nombor perpuluhan macam tu. Kalau kita nak baca nombor pecahan macam tu. Itu cara kita nak check nombor pecahan mana lagi besar dengan pecahan mana lagi kecil. Okey. Habis. Kalau nak cikgu ulang bagi tahu. Okey, D. D. -1/3 tukarkan dulu kepada perpuluhan. 1/3 tadi kita dah buat dah. 1/3 tadi kita dah buat dah. Tapi sekarang ni negatif. -1/3. Kamu tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? -1/3. Negatif 0.333. Okey, -0.333. -0.33. Jadi kita check -0.33 dengan -0.667.
Mana lagi besar? Ha. Negatif 0.33. Ya, betul. Negatif 0.333. Okey, macam ni tau. Kalau dia negatif, kalau dia ada negatif, yang ini kita tengok, ini 3, ini 6. Maksudnya dekat sini, dia 6 tapi dia negatif. Maksudnya nombor dia lagi kecil. Jadi negatif 0.333 lagi besar daripada negatif 0.667. Dia macam ni macam ni. Macam cikgu cakap tadi, contohlah kita pergi kepada negatif 3 dengan negatif 6, mana lagi besar? Negatif 3. Ya, sebab itulah cikgu pilih yang ni lagi besar. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, yang Boleh. lain? Okey, bagus. Okey, jadi sebabkan negatif 0.33 tu lagi besar, pastikan simbol yang terbuka tu menghadap kepada negatif 1/3. Dia akan jadi macam ni. Itu D. Itu D. Okey, bagus. Okey, E. 8.6. Okey, habis dah D. Untuk D, jelas ke soalan D? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Jelas. Okey, habis kita pergi kepada soalan E. 8.6 dengan 8.9. Mana lagi besar? 8.9. Ya, 8.9. Sini kan 9. Sini kan 6. 9 lagi besar. Jadi dekat sini kita baca 8.9 lagi besar. Bila 8.9 lagi besar, pastikan bahagian terbuka tu menghadap kepada 8.9. Tu cara dia. Okey, akhir sekali F. Negatif 0.55 dengan negatif 0.56. Mana lagi besar? Negatif 0.55. Ya, negatif 0.55. Okey, kita tengok kat sini. Sini sama 5. Okey, 5 sama. Okey, kita tengok 5 dengan 6. Tapi dia negatif. Dia ibarat negatif 5 dengan negatif 6. Negatif 5 lagi besar. Jadi, dia punya simbol yang bahagian terbuka mesti menghadap negatif 0.55. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu nak uji kamu. Cikgu nak uji. Ada bahagian pecahan ni, ada orang tak faham lagi. Okey, sekarang 1/3, 2/5, 2/6. Lepas tu negatif 1/7. Negatif 1/9. Okey. Ini nombor pecahan. Ini nombor pecahan. Sekarang cikgu nak kamu semua susun tertib menaik. Susun nombor pecahan di atas dalam tertib menaik. Okey, cuba buat sekarang. Dah siap, send jalan kerja dekat cikgu. Ada soalan, tanya je terus. Okey, cikgu nak masing-masing susun. Dah siap, hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok.
Okey, dahsyat hantar tau. Okey, bagus. Baru seorang hantar. Mana yang lain ni? Tertib menaik tau. Apa maksud tertib menaik? Tertib menaik ni maksudnya makin kecil dia jadi besar. Daripada kecil ke besar. Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit. Cuba buat. Okey, dapat buat tak tu? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi masa. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey. Cepat-cepat cikgu tunggu lagi. Banyak sangat ni simbol. Okey. Lepas ni cikgu tunjuk juga, jangan risau Okey, bagus. Okey, habis masa. Okey. Jadi, cikgu nak masing-masing tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey. Sekarang ni, apa yang kita kena buat adalah cikgu hanya nak tengok macam mana kamu tentukan pecahan mana lagi besar, macam mana kamu tentukan pecahan mana lagi kecil. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Ya, ya. Okey. Jadi sekarang tengok kat sini. 1/3. Okey, masing-masing tengok 1/3. Tukarkan dulu kepada pecahan. Cikgu dah ajar tadi macam nak tukarkan kepada pecahan. Macam mana? Ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator masing-masing. Kita bahagikan. 1/3. Tekan dalam kalkulator macam ni. 1/3. Kamu akan dapat berapa? Cuba tekan. Okey, sama-sama. Tekan kalkulator. Dapat berapa? 0.3333. Okey, 0.33. Cikgu ambil 2 je. 0.33. Ini yang pertama. Okey, dah selesai. Okey, 2/5 pula. 2/5 pula. 2/5. Cara nak tekan kalkulator, ambil nombor atas dulu. 2 bahagi 5. Okey, cuba tekan kalkulator. 2 bahagi 5 dapat berapa? 0.4. Okey, 0.4. Pandai. Sekarang ni, kita tekan pula 2/6. 2/6. 2/6 kamu buat 2 bahagi 6 dapat berapa? 0.333. Okey, 0.33. Dia sama dengan atas ni. Saja cikgu bagi. Okey, jadi kemudian -1/7. Tekan kalkulator, cara dia adalah -1 bahagi 7. Dapat berapa?
Negatif 0.142. 142. Okey. Negatif 0.14. Cikgu buat macam tu je. Sampai situ je. Okey. Sekarang tekan pula. Yang seterusnya. Negatif 1/9. Tekan kalkulator. Negatif 1/9 dapat berapa? Negatif 0.1111. Okey. Negatif 0.11. Okey. Sekarang. Tengok ni betul-betul. Kita nak susun dia dalam tertib menaik. Maksudnya, bila cikgu cakap dalam tertib menaik, nombor dia mesti daripada kecil pergi kepada besar. Okey, kita tengok dekat nombor ni, semua ni, mana nombor yang paling kecil? Mana nombor yang paling kecil? Tak ada lagi Berapa? Negatif 1/9. Negatif 1/9. Salah. Negatif Okey. 1/7. Ya, negatif 1/7. Okey, tengok ni. Negatif 1/7. Okey, kita comparekan antara dua-dua negatif ni. Negatif 0.14. Negatif 0.11. Okey, kita tengok dekat sini ni 1. Okey, tak ada masalah. 1-1. Okey, sekarang ni 4 dengan 1. Negatif 4 dengan negatif 1. Mana lagi kecil? Negatif 4 ke negatif 1? Negatif 4. Ya. Sebab itulah cikgu salin negatif 0.14 iaitu cikgu kena salin negatif 1/7 dulu. Jelas ke? Jelas. Okey, jadi bila cikgu dah salin, cikgu Jelas. pangkah. Cikgu dah salin, cikgu pangkah lah. Okey. Cikgu pangkah. Okey. Bagus. Okey, sekarang seterusnya. Kita dah padam dah ni. Kita dah padam dah negatif 0.14. Antara 4 nombor 0.33, 0.4, 0.33, 0.1, negatif 0.11. Mana yang paling kecil? Antara 4 nombor ni. Mana yang paling kecil? 0.11. Ya. Dia kena sebut negatif. Negatif. Dia lah yang paling kecil sebab dia ada negatif. Jadi bila negatif, maksudnya dia negatif. Negatif tu ke belakang. Jadi dia lagi kecil. Jadi jawapan dekat sini kita kena tulis negatif 1/9. Okey. Jadi lepas ni kita pergi kepada 0.33 dengan 0.4. Mana lagi kecil? 0.33 dengan 0.4. Mana lagi kecil? Cikgu dengar orang bisik tu. 0.33 dengan 0.4. Macam mana kita nak check nombor mana lagi besar, mana lagi kecil? Kita tengok selepas titik. Selepas titik ni 3. Ini 4. 3 dengan 4. Mana lagi kecil? 3. Ya, 3. Jadi kita salinlah 0.33. Ada 2 0.33 dekat sini. Sini dengan sini. Terserah kamu nak salin yang mana dulu. 1/3 dengan 2/6. Sebab apa? Sebab dia sama nilai. Kalau kamu terbalik pun dikira sama. Dikira betul juga. Akhir sekali yang paling besar adalah nilai dekat sini 2/5. Inilah jawapan dia. Jadi siapa-siapa yang salah, siapa-siapa yang salah, sila buat correction, sila buat pembetulan. Okey, jelas ke penerangan cikgu dekat sini? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Kalau ada soalan bagi tahu cikgu Kalau ada soalan bagi tahu cikgu. Okey, inilah cara dia. Ini adalah cara kita nak susun dia daripada tertib kecil ke besar. Bukan apa, sebab kita kan nak pakai simbol lagi besar dengan lagi kecil. Jadi kita kena tahu nombor mana yang lagi kecil dengan nombor mana yang lagi besar. Itulah daripada cikgu. Okey, habis. Jadi kita nak pergi kepada bentuk graf. Okey, cikgu nak kenalkan kamu dengan simbol ketaksamaan. Tadi simbol ketaksamaan kita dah kenal dengan ini. Ini lagi besar. Ini lagi besar. Ini nama dia lagi besar. Okey, yang kedua. Yang kedua. Cikgu pandang sekejap. Ni okey ni. Lagi besar. Yang kedua. Ini kita panggil
lagi kecil. Dia ada adik-beradik. Dia ada adik-beradik. Kalau yang ini, dia simbol dia ada sama dengan dekat bawah ni. Dia ada satu garisan dekat belah bawah ni. Macam tu. Nama dia apa? Lagi besar. Salin tau ni. Lagi besar dan sama dengan. Lagi besar dan sama dengan. Okey. Seterusnya. Lagi kecil. Lagi kecil ni macam mana? Okey. Dia ada satu lagi adik-beradik dia. Dia ada garisan dekat bawah. Cara dia. Lagi kecil. Lagi kecil dan sama dengan. Sama dengan. Okey. Inilah 4 adik-beradik ketaksamaan. Satu lagi besar. Lagi kecil. Lagi besar dan sama dengan. Lagi kecil dan sama dengan. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak guna 4 simbol ni. Okey. Okey, salin tau. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada kamu punya yang pertama. Okey. Bila cikgu ni penjelasan daripada cikgu tau. Bila cikgu cakap X sama dengan 5. Sama dengan ni, sama dengan ni, maksudnya cikgu cakap tadi, dia ada nilai kiri dengan kanan. Dia ada nilai dengan kiri dengan kanan. Maksudnya kat sini. X sama dengan 5. Maksudnya X ni adalah 5. Sebab apa? Sebab nilai dekat kiri sama dengan nilai dekat kanan. Jelas ke masing-masing boleh faham sampai sini? Alamak, tak dengar. Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Boleh. Sekarang, kita nak X ni, cikgu letak X lagi besar daripada 5. Apakah nilai-nilai yang mungkin untuk X? Apakah nilai yang possible untuk ganti dekat dalam X ni? Jadi bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5, maksudnya nilai yang mungkin untuk digantikan ke dalam X mesti besar daripada 5. Jadi kita mula dengan 6, 7, 8, 9 dan 10, 20, 30, 100, 200. Tak kisah. Asalkan bila dia lagi besar daripada 5, dia dikira sebagai dia dikira sebagai yang nombor di hadapan 5 dia dikira sebagai betul. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu teruskan. Cikgu cakap pula X lagi besar dan sama dengan 5. Bila cikgu cakap X lagi besar, okey, kita tahu dia lagi besar daripada 5. Tapi dia ada simbol sama dengan. Bila dia ada simbol sama dengan, kita mula dengan 5. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu cara dia. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Maksudnya adalah bila kita tengok X tu lagi besar dan sama dengan 5, 5 tu terlibat. Tadi dia tak ada 5. Dia tak ada 5. Dia mula dengan 6. Yang ni dia mula dengan 5. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Ni 1. Ini 2. Ni kamu kena salin tau. Nombor 3. Bila cikgu cakap X lagi kecil daripada 5. Bila cikgu cakap X lagi kecil daripada 5. Macam mana tu jawapan dia? Okey, jawapan dia adalah bila cikgu cakap X lagi kecil daripada 5, cikgu nilai-nilai yang mungkin untuk digantikan ke dalam X mesti lagi kecil daripada 5. Macam mana? 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Dia tak kisah. Selagi dia lagi kecil, dia dikira sebagai betul. Sebab apa? Sebab syarat dia hanya lagi kecil daripada 5. Okey, seterusnya cikgu terangkan untuk nombor 4. Cikgu cakap X lagi kecil dan sama dengan 5. Jadi cikgu kat sini, cikgu mula dengan 5. Tapi sekarang syarat dia lagi kecil. Dia lagi kecil. Maksudnya dia kurang 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Inilah yang dimaksudkan dengan 4 simbol ni.
Kamu tengok empat simbol tu, macam mana kemungkinan jawapan untuk X tu. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey, cikgu nak masing-masing salin. Okey, bagus. Cikgu nak masing-masing salin. Dah. Okey, dah salin dah? Okey. Tak apa, tak apa. Okey, jadi dekat sini kita akan teruskan kepada dalam graf. Cikgu buat dalam graf. Okey, tengok ni pula. Cikgu bagi nota yang seterusnya. Okey. Okey, tengok ni Kalau cikgu cakap simbol ni, okey. Bila cikgu cakap simbol ni, dia bila kita nak masukkan dalam graf, dia bulat. Dia bulat kosong dan dia menghadap ke kanan. Jadi ini cara dia. Tu simbol tu kamu kena hafal. Tapi kalau cikgu buat lagi besar dan sama dengan, maksudnya dia tak kosong. Dia kamu kena hitamkan bahagian bulatan tu. Dia jadi macam ni. Dia lagi besar. Okey, lepas ni cikgu terang. Okey, yang kedua. Nombor 3 ni. Bila cikgu cakap dia lagi kecil, bila dia lagi kecil, dia bulat kosong. Tapi dia menghadap ke belakang pula. Kalau lagi kecil dan sama dengan. Okey, kita tulis lagi kecil dan sama dengan. Yang bulatan kosong ni kamu kena hitamkan. Dia menghadap ke belakang. Ini adalah simbol bila kita nak masukkan ke dalam graf. Jadi simbol ni kita nak gunakan untuk soalan yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya. Okey, jadi cikgu teruskan tau. Jadi cikgu teruskan untuk soalan yang seterusnya. Cikgu ambil contoh. Cikgu ambil contoh nombor 1 dengan nombor 2. Okey, tengok Okey. Kejap Okey, tengok ni. Cikgu pergi kepada penjelasan cikgu. Cikgu pergi kepada penjelasan cikgu. Sekarang ni soalan kita adalah kalau kamu tak nampak ni, cikgu buka kat sini lah. Okey, masing-masing tengok ke depan. Okey, bila cikgu cakap nombor 1 tengok ni. N lagi kecil dan sama dengan 5. Maksudnya dekat sini dia pakai simbol apa? Dia pakai simbol lagi kecil dan sama dengan. Jadi jawapan ni macam mana? Jawapan dia kamu tengok yang ni. Kamu tengok ni. Ini adalah simbol yang kamu akan pakai. Jadi dia mula dengan apa? Dia mula dengan negatif 5. Negatif 5 kat mana? Kat sini. Jadi kamu katkan atas dia. Lepas tu kamu bawa anak panah ke belakang. Kenapa ke belakang? Sebab dia lagi kecil. Jadi inilah jawapan nombor 1. Okey, kalau kurang faham lagi. Okey, cikgu tunjuk pula nombor 3. Okey, masing-masing tengok kepada nombor 3. Okey. Dekat sini, ni contoh, ni tak ada dalam kamu punya worksheet tu. Okey, nombor 3 Okey, tengok ni. Sekarang ni dia pakai simbol apa? Dia pakai simbol lagi kecil. Lagi kecil. Jadi bila dia lagi kecil, nampak ni simbol lagi kecil. Kita tengok, okey, dia pakai anak panah ni. Jadi anak panah tu dia kena kat mana? Dia kena dekat 1 dulu. Kamu cari nombor 1, kamu bulatkan dekat sini. Disebabkan dia lagi kecil, kita menghadap dia ke belakang. Inilah jawapan nombor 3. Tu cara nak jawab dia. Okey, kurang faham lagi. Okey, cikgu tunjuk nombor 4. Okey, sekarang ni kita nak jawapan. Kita nak pilih garisan mana yang sesuai memenuhi ketaksamaan tersebut. Sekarang, cikgu cakap R lagi besar daripada 2. Nampak ni? Bila lagi besar, kita pakai simbol ni. Nampak ni? Simbol ni. Jadi, bila cikgu teruskan R lagi besar daripada 2, cikgu pergi dekat 2. Cikgu cari nombor 2. Okey, ni nombor 2. Itu nombor 2. Sekarang lagi besar. Cikgu bulatkan. Sebab apa bulatkan?
Ni dia bulatkan, dia tak hitamkan pun. Jadi bila dia lagi besar, tak ada simbol sama dengan, okey, kita bulatkan sahaja. Sekarang dia lagi besar. Maksudnya dia menghadap kepada nombor yang lagi besar. Jadi kita dapat jawapan dia macam ni. Dia lagi besar daripada 2. Inilah jawapan-jawapan untuk kita cek dan kita masukkan kalau dia nak dalam graf. Boleh faham ke? Boleh. Okey, yang lain ada seorang je cakap boleh. Yang lain macam mana? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Boleh. Okey, jadi kita tengok ni. Kita tengok ni. Okey, kita tengok kepada nombor 1. N lagi kecil dan sama dengan negatif 5. Maksudnya jawapan untuk N yang mungkin untuk N ni adalah dia mula dengan lagi kecil. Dan dia mula dengan negatif 5, negatif 6, negatif 7. Itulah fungsi graf ni. Kita nak bagi nampak apakah nilai yang mungkin untuk N. N tu bukannya negatif 5, negatif 6, negatif 7. Dia tak adalah serentak. Dia mungkin jadi negatif 5 ke, ataupun dia jadi negatif 6 ke, ataupun dia jadi negatif 7 ke. Tu cara dia. Kalau nombor 3, X lagi kecil daripada 1. Bila X lagi kecil daripada 1, jawapan dia adalah, bila dia cakap X lagi kecil daripada 1, mesti lagi kecil daripada 1. Maksudnya apa? Dia mula dengan kosong. Tengok ni ada kosong. Lepas tu makin kecil, negatif 1, negatif 1. Lepas tu makin kecil, negatif 2. Dan seterusnya. Itu fungsi kita faham simbol ni. Okey, nombor 4. R lagi besar daripada 2. Bila lagi besar daripada 2, maksudnya jawapan-jawapan yang mungkin untuk R lagi besar daripada 2 adalah, okey, kita tengok. Dia mula dengan 3, mula dengan 4, mula dengan 5 dan seterusnya. Boleh faham ke cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan, kamu buka worksheet kamu. Sila buat A, B, C. Sila buat A, B, C. Lepas ni cikgu akan tunjukkan jalan kerja yang betul. Okey. Cuba buat A, B, C. Dah siap, hantar dekat cikgu.
Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu. Ada lagi. Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu bagi masa lagi yang lain. Cepat hantar kat cikgu. Tak faham tanya. Okey, bagus Afiqah. Bagus Mikael. Pandai. Betul. Oh, ini buat ABC. Buat ABC. Yang dekat depan. Okey. Pandai Aisyah Zahra. Pandai. Bagus. Okey, mana yang lain ni? Okey, betul. Pandai. Bagus. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Okey, boleh buat tak tu? A, B, C ni. Boleh buat tak? Amar boleh buat tak? Okey, bagus. Darwisi boleh buat tak tu? Boleh kok. Dah buat sampai mana dah Darwisi? Dapat C. C. Okey. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Okey, habis masa jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan jawapan dia. Okey, masing-masing boleh tengok macam mana cikgu buat. Okey, yang pertama sekali, okey, masing-masing boleh tengok Yang pertama sekali, kita pergi kepada soalan A. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar sikit suara, tengah tengok ke? Ya. Okey. Jadi bila dia punya simbol macam ni, dia adalah bulatan kosong. Tengok ni. Dia adalah bulatan kosong. Nampak ni. Dia senang je nak ingat. Kalau dia simbol tak ada line dekat bawah, dia bulatan kosong. Kalau simbol dia tak ada line, dia bulatan kosong menghadap ke sana. Kalau simbol dia macam ni, dia bulatan kosong menghadap ke sana. Kanan. Sebab apa? Sebab dia menghadap ke kanan. Itu je cara nak ingat dia. Yang seterusnya, kalau dia ada sama dengan dekat belah bawah ni, kamu hitamkan bulatan ni menghadap ke sana. Macam tu juga dengan sini. Kalau dia ada sama dengan, dia hitamkan menghadap ke sana. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Okey, soalan A, dia tak ada sama dengan. Jadi dia bulatan kosong. Bulatan kosong kat mana? Kita tengok ni. Ni 3 ni. Jadi kita bulatan kosongkan dia dekat 3. Ambil pembaris, gariskan sampai hujung. Ini jawapan dia. Ini soalan A. Soalan A. Jadi kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Jadi untuk soalan B, negatif 3. Kita tengok simbol dia. Dia pakai simbol macam ni. Jadi hitamkan menghadap ke sana. Negatif 3. Dia hitamkan dan dia menghadap ke sana. Itulah dia punya simbol. Akhir sekali cikgu buat C. X. X. Dia hitam. Kenapa dia hitam? Sebab dia ada sama dengan belah bawah. Dia punya ni macam ni. Simbol dia macam tu. Jadi kat mana dia hitam tu? Dekat nombor 2. Nampak ni nombor 2. Cari nombor 2. Hitamkan nombor 2. Bawa anak panah menghadaplah
ke sana. Itu cara nak jawab soalan dia. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Itulah jawapan-jawapan dia. Jadi cikgu akan teruskan kita punya kelas. Cikgu akan teruskan kita punya kelas. Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak soal. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Tentang cara nak selesaikan soalan ni. Saya Ha. tak. Okey tak? Okey. Okey, jadi dekat sini boleh jadi masuk periksa. Boleh jadi masuk periksa. Okey. Jadi berdasarkan soalan yang cikgu tunjuk dekat tadi, sekarang cuba buat A, B, C, D. Okey, cikgu ajar dulu Okey, cikgu buat A. Okey, masing-masing tengok kepada A. Lepas tu kamu nak buat B, C, D. Okey, dekat A. Kamu tengok ni cara nak menyelesaikan dia. Okey, dia hitam. Dia hitam. Maksudnya dia ada sama dengan dekat belah bawah. Jadi dia menghadap ke sana. Jadi dia punya simbol macam ni. Kamu ambil apa-apa huruf. Okey, X. Okey, ambil simbol tu. Tengok pula nombor apa kat bawah tu. Nombor dia -4. Jadi kita tulis -4. Itu cara kita nak selesaikan soalan A. Sekarang ni cikgu nak masing-masing buat B, C dan D. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Okey, cuba buat. Hantar kat cikgu. Dah siap hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Dah ada yang dah siap. Bagus. Okey, pandai. Oh, patutlah lama masing-masing. Tak print rupanya. Afi. Okey, kalau ada soalan tanya. Ruisi hantar. Okey, pandai. 1 minit lagi. Okey, cikgu bagi masa lagi. Cepat sikit buat. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Pandai. Okey, buat cikgu tengah check ni. Okey, bagus Mikael. Okey, Nafis. Pandai Nafis. Bagus. Okey, Afika. Okey, ni apa nama Luffy ni? Cikgu lupa namanya. Tak tulis nama. Luffy. Okey, Gear 5. Pandai. Okey, bagus Akif. Pandai.
Okey, pandai. Okey, senang je kan? Kan cikgu cakap senang je malam ni. Okey. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat depan. Okey, tengok betul-betul jalan kerja dekat depan, cikgu nak selesaikan. Okey. Masing-masing tengok kepada soalan B. Okey, tengok kepada soalan B. Yang pertama sekali dia buat bulatan kosong. Maksudnya dia macam ni sahaja. Jadi bila dia simbol dia lagi kecil. Lagi kecil. Apa yang lagi kecil? X lagi kecil daripada ni. Dekat bawah ni dia tulis -1. X lagi kecil daripada -1. Itulah jawapan dia. Jelas ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Boleh. Okey, untuk C pula. Okey, X. Okey, simbol dia kosong. Maksudnya dia tak ada sama dengan belah bawah. Jadi kita pakai yang ni. X lagi besar daripada, kita tengok kat mana dia punya jatuhnya simbol tu. Jadi kosong. Jadi X lagi besar daripada kosong. Akhir sekali D. D. X. Okey, dia ada hitam. Dia gelapkan. Dia gelapkan dan dia menghadap ke sana. Jadi kita pakai simbol lagi kecil dan sama dengan berapa? Kita tengok dia jatuh dekat 2. X lagi kecil dan sama dengan 2. Itu cara kita nak buat dia. Apa yang kita boleh simpulkan? Kita boleh simpulkan kalau dia bulat kosong, dia tak ada sama dengan. Kalau dia ke sana, kalau dia ke sana, kita ke sana juga. Kalau dia ke kiri, kita ke kiri juga. Tapi kalau dia hitam, dan dia ke sana. Bila dia hitamkan, dia ada simbol sama dengan. Dia ada tambah sikit. Kalau dia hitam dan dia menghadap ke sana pula. Sama je. Cumanya kita tambah sama dengan dekat bawah. Ni maksudnya sama dengan tau. Maksudnya sama dengan. Okey, ini adalah simbol bila kita nak pakaikan dalam graf. Okey, jelas ke? Nak dengar suara sikit lah. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, masing-masing tengok ni. Okey, cikgu nak ajar kamu. Jika maka. Ini nama dia soalan akas. Soalan akas. Apa yang kita boleh belajar ni daripada sini? Okey, masing-masing tengok dekat contoh. Cikgu nak terangkan 3, 4. Okey, cara baca dia. 3 lagi kecil daripada 4. Ni jika ni kamu kena dia. Jika 3 lagi kecil daripada 4. Macam mana cikgu baca ni? Ini adalah simbol lagi kecil. Tengok ni lagi kecil. Yang ini pula adalah simbol lagi besar. Lagi besar. Jadi, bila simbol dia menghadap ke sini, kita baca macam mana? Kita baca 3 lagi kecil dari 4. Okey, maka dia teruskan soalan dia. Dia teruskan ni jika, lepas tu maka. Maka dia terbalikkan simbol dia. Tadi dia menghadap ke kiri. Ni, sekarang dia menghadap ke kanan. Boleh kamu nak menghadap ke kiri, boleh. Kamu nak menghadap ke kanan pun boleh. Dengan syarat kamu kena ubah sekali posisi 3 dengan 4. Tadi 4 ni duduk dekat belakang sini. 4 pula pergi ke depan dan 3 pula pergi ke belakang. Cara baca dia macam mana? Cara baca dia 4 lagi besar dari 3. Itu penjelasan untuk soalan ni. Okey, penjelasan dia adalah bila kamu nak tukarkan simbol dia, bila kamu nak tukarkan simbol ni, pastikan kamu ubah sekali kedudukan 4 dengan 3 ni. Tadi 4 duduk belakang. Sekarang 4 duduk kat depan. Jadi senang saja kita nak check kita punya jawapan betul ke tak. Bahagian yang terbuka, pastikan nombor lagi besar. Nombor besar. Bahagian yang terbuka. Dia terbuka macam tu. Pastikan nombor lagi besar dekat bahagian tu. Jelas ke? Boleh faham ke semua?
Boleh. Okey, bagus. Okey, berdasarkan penjelasan yang cikgu buat, cikgu nak kamu semua siapkan A, B, C, D, E. Cikgu nak kamu siapkan A, B, C, D, E. Okey, cuba buat A, B, C, D, E. Okey, tengok contoh yang cikgu buat kat depan. Okey, lepas tu cuba buat A, B, C, D, E. Dah siap hantar dekat cikgu. Tulis jika marker tu. Cikgu minum air sekejap Wow, dah siap dah. Bagus. Pandai. Senang je kan? Okey, cikgu bagi masa lagi Okey, bagus. Dah ada dapat. Okey, tak faham tanya cikgu tau. Jangan diam. Okey, bagus. Okey, cepat yang lain. Yang lain boleh buat. Boleh buat. Jangan diam-diam je. Ada soalan tanya cikgu Okey, bagus. Ammar. Ammar dapat buat tak tu, Ammar? Okey, dah tutup kamera dah masing-masing. Buka kamera yang dah tutup kamera. Aiman Haziq, macam mana Aiman Haziq? Dapat buat tak soalan kat depan? Dapat. Okey. Okey. Ammar Haziq 2.4. Macam mana Ammar Haziq 2.4? Dapat buat tak soalan ni? Dapat buat, senang. Okey. Okey, bagus. Dah send dah kat cikgu. Ya, betul. Pandai. Okey, pandai. Bagus. Okey. Cikgu tunggu lagi yang lain. Mana yang lain ni? Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Nanti cikgu akan tunjukkanlah jawapan dia. Senang je. Okey, bagus. Pandai, betul. Okey, habis masa. Okey, jadi tengok ni dekat depan ni. Cikgu nak tunjuk dekat depan ni. Cikgu nak kamu faham penggunaan lagi besar dengan lagi kecil. 15 lagi besar daripada 7. Okey, betul.
Sekarang ni tadi simbol ni menghadap kepada 7. Jadi tapi bila kita menghadap ke 5 pula, kamu boleh terbalikkan simbol tu. Kamu boleh terbalikkan simbol tu. Dia ibarat apa? Dia ibarat macam ni. Macam kita buat sebelum-sebelum ni. X sama dengan lagi 5. 5 sama dengan X. Sama je dua ni. Sama je dua ni. Tapi yang itu tak kisah. Sekarang ni simbol ni dia ada peranan dia. Pastikan yang bahagian terbuka ni nombor besar menghadap dengan bahagian yang terbuka tu. Jadi bila 15 dekat depan, sekarang 15 dekat belakang. Sebab apa? Sebab 15 tu lagi besar daripada 7. Lepas tu kamu letaklah jika, maka. Tu cara dia. Okey, itu adalah jawapan untuk A. Jawapan untuk B, -9 lagi kecil daripada -5. Okey, sekarang kita nak tukar simbol ni ke sana pula. Boleh, tak ada masalah. Asalkan kamu terbalikkan -5 ni tadi duduk belakang, dia jadi pindah pula duduk dekat depan. Sekarang -9 duduk dekat depan, dia pindah pula duduk dekat belakang. Itu cara dia. Lepas tu kamu letaklah jika, maka. Okey, setakat ni jelas ke soalan A dan B? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, soalan C pula. 0.6 lagi besar daripada 0.2. 0.2. Sekarang simbol ni, okey, simbol ni dia menghadap ke sana. Sekarang kita tukar simbol. Boleh tukar simbol, tak ada masalah. Asalkan kamu kena tukar juga kedudukan nombor tu. 0.6 duduk dekat depan, dia jadi duduk dekat belakang. 0.2 duduk dekat belakang, dia jadi duduk dekat depan. Inilah baru betul. Kamu letak jika, maka. Sama juga dengan D. -0.9 lagi kecil daripada -0.4. Okey, kita nak tukar simbol. Okey, kita tukar juga kedudukan dia. Kita tukar juga kedudukan dia. Itu cara dia. Okey, untuk E. 3/8 lagi besar daripada 1/8. Dia menghadap ke sana sekarang ni. Kita tukar simbol dia. Bila kita tukar simbol dia, kita kena tukar dia punya kedudukan nombor. Jadi dekat sini kamu tengok, cikgu nak kamu tengok yang simbol ni boleh tukar. 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 Asalkan kamu tukar sekali kedudukan nombor dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke A sampai E cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh. Okey. Okey, jadi kalau ada soalan tanya cikgu. Jangan diam. Okey. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu semua. Kita dah nak habis dah masa kita. Cikgu nak ajar kamu semua. Cuba berdasarkan pemahaman yang cikgu ajar dari tadi. Okey, tengok apa yang cikgu ajar ni. Okey, yang pertama adalah cikgu terangkan tentang simbol lagi besar dengan lagi kecil. Yang kedua, kita pergi kepada penerangan yang ni lah. Okey, kejap Okey. Berdasarkan penerangan ni, cikgu nak kamu hadamkan betul-betul bila kita nampak dia lagi besar, bila kita nampak dia lagi kecil. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan ni. Okey, cuba jawab. Cuba jawab. Bagi tahu cikgu berapakah nilai yang mungkin bagi X. Okey, 3. Okey, senaraikan. Senaraikan nilai-nilai yang mungkin bagi X. Okey, bagi tahu cikgu. WhatsApp cikgu. Apakah jawapan nilai yang mungkin untuk X? Cikgu tunggu. Cikgu nak tengok siapa betul, siapa salah. Okey. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa
Okey, cikgu tunggu Okey, tak ada lagi yang jawab ni. Okey, dah ada. Oh yo, dah ada 4 orang. Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit. Yang lain mana ni? Okey, bagus. Pandai. Nafis. Bagus, Nafis. Okey, cikgu tak jumpa lagi. Mana yang lain ni? Cuba buat apakah nilai-nilai yang mungkin untuk X ni? Okey, pandai. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan macam mana cikgu nak jawab soalan dekat depan. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak bagi tahu apakah nilai yang mungkin bagi X. Apakah nilai yang mungkin bagi X? Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, mana yang lain? Seorang je tu. Ya, Baru cikgu. seorang. Okey. Okey, tengok ni. Tengok macam mana cikgu buat. Okey, sekarang ni dia letakkan sempadan. Okey, mula-mula yang kita baca tadi. Okey, tengok kepada kotak warna biru. Okey, 3X. Selalu orang tak nampak bila tulis macam ni. Jadi cikgu terbalikkan. Cikgu letak X dekat depan pula. Tadi X dekat belakang. Jadi bila cikgu letak X dekat depan, maksudnya simbol ni cikgu kena terbalikkan. Tadi menghadap ke sana, sekarang kita menghadap ke kanan. Dia menghadap ke kiri, sekarang dia menghadap ke kanan. 3. Barulah kita boleh baca. X lagi besar daripada 3. Maksudnya nilai-nilai yang mungkin bagi X tu mesti lagi besar daripada 3. 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey. Itu adalah nilai-nilai yang mungkin bagi X. Okey. Seterusnya, cikgu selesaikan pula yang warna hijau. Tengok kepada yang warna hijau. X lagi kecil dan sama dengan 7. Senaraikan apakah nilai yang mungkin bila X lagi kecil dan sama dengan 7. Okey. X sama dengan, okey, sekarang dia ada sama dengan. Jadi kamu kena letak nombor 7. Sekarang dia lagi kecil. 7 maksudnya ke bawah. 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah apabila X lagi besar daripada 3. Ini adalah apabila X lagi kecil dan sama dengan 7. Sekarang ni soalan kita adalah digabungkan dua-dua. Digabungkan macam ni. Apakah jawapan yang mungkin ada dalam X? Jadi, tengok ni. Dia mula dengan apa? Dia mula dengan 4. Tengok ni, dia punya syarat. Dia punya syarat yang kita dah buat tadi, dia mula dengan 4. 4. Lepas tu makin besar. 4. Sebab apa? Sebab kita cakap X. Tengok. Yang belakang ni menghadap kepada X.
4 lagi besar daripada X. 4, 5, 6. Nak besar sampai mana ni? Kita tengok pula syaratnya ni. Dia 7 lagi besar daripada X. Maksudnya apa? X tu tak boleh lebih 7. Sekarang ni dia ada sama dengan tak? Dia ada sama dengan. Jadi nilai-nilai yang mungkin untuk X adalah 4, 5, 6, 7. Inilah jawapan dia. Ammar Haziq. Jelas ke Ammar Haziq? Boleh faham? Boleh. Okey. Mikael. Mikael boleh faham ke Mikael? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni masing-masing tengok dekat depan. Kita cuba soalan seterusnya. Okey, cikgu nak masing-masing cuba. Okey, cikgu ubah simbol pula. Okey, sekarang senaraikan daripada soalan nombor 2. Ni soalan nombor 1 . Soalan A. Okey, soalan B. Okey, daripada penjelasan dekat soalan A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Masing-masing cuba buat dan selesaikan soalan B. Okey, cikgu tunggu. Okey, dah ada yang buat dah. Kamu kena senaraikan semua bukan satu je nilai. Kamu kena senaraikan semua macam cikgu buat kat sini. Okey, kamu kena senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. 4, 5, 6, 7. Senaraikan semua. Jangan tulis satu je, nilai. Senaraikan semua. Okey, cikgu tunggu Okey. Okey, ada soalan tanya je cikgu Okey, cikgu tengah check. Okey, bagus. Ya, betul. Ada orang dah dapat jawab dah. Bagus. Siapa namanya ni? Okey, dah ada yang dapat jawab dah. Bagus. Satu lagi. Satu nilai lagi. Okey, bagus Nur Izzati Sofia. Orang yang pertama dapat selesaikan kerja ni. Dapat selesaikan soalan ni. Bagus. Okey, cikgu tunggu yang lain ni. Cikgu tunggu yang lain. Yang senaraikan lagi. Senaraikan lagi. Tertinggal. Silap. Okey. Kejap cikgu tengah check. Tersilap. Okey, masing-masing tengok kat depan.
Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan B. Okey, tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, yang pertama adalah kita kena faham yang sini dia menghadap ke arah X. Maksudnya kita kena faham X tu lagi besar daripada 5. Bila kita terbalikkan. Ini cikgu keluarkan ni supaya kamu boleh nampak. Cikgu keluarkan dia macam ni. Maksudnya kita boleh nampak apa? X ni lagi besar daripada 5. Jadi macam mana? Dia besar daripada 5, dia boleh jadi 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu yang pertama. Okey, kita pergi fokus pula kepada dua simbol. Simbol yang kedua. Okey. Untuk simbol yang kedua adalah X lagi kecil daripada 10. Nampak ni? Yang bahagian terbuka menghadap 10. Maksudnya 10 tu lagi besar. Jadi cara dia adalah kita nak baca macam mana? X lagi kecil daripada 10. Jadi bila dia lagi kecil, jadi dia ke bawah. Dia tak ada sama dengan. Kalau dia ada sama dengan, kita mula dengan 10. Sekarang dia tak ada sama dengan. Jadi 9, 8, 7. Dia lagi kecil. Jadi kita gabungkan dua-dua info ni. Okey. Jadi sekarang apakah nilai-nilai yang mungkin untuk kita letak dekat tengah-tengah ni? Okey, yang pertama adalah kita faham X tu lagi besar daripada 5 dan dia ada sama dengan. Jadi kita ada 5. Okey, X tu lagi besar. Okey, teruskan besarkan dia. 6, 7, 8. Tapi nak stop sampai mana? Kita tengok 10 pula lagi besar daripada X. Maksudnya X tak boleh lebih daripada 10. Sekarang kita cek dekat 10 ada sama dengan tak? Tak ada. Jadi dia sampai 9 sahaja. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Yelah. Okey. Boleh. Yalah. Okey. Okey, jadi kita cuba lagi. Siapa yang dapat buat ni maksudnya dia faham kelas kita malam ni. Okey, kita cuba lagi Okey, sekarang cikgu buat, cikgu ambil 11. X. Lepas tu cikgu letak 17. Okey, senaraikan. Apakah nilai yang mungkin kita boleh letak dekat tengah-tengah tu? Tapi jangan letak. Buat macam ni. Senaraikan semua nilai yang kita boleh letak dekat situ. Okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi masa Okey, ni betul. Seorang lagi betul. Pandai. Bagus. Okey. Okey, cikgu bagi masa Okey, cuba buat. Hantar dekat cikgu. Cikgu check lah. Darwisi dah hantar belum? Belum. Okey. Okey, cikgu tunggu Okey. Ya, betul. Bagus. Okey, bagus.
Ada dah seorang. Bagus Akilah. Akilah pandai. Okey, cikgu tunggu lagi yang lain Tengah buat lagi kot. Okey. Okey, dah ada yang betul juga. Bagus, pandai. Siapa Atuk Upin Ipin ni? Betul. Okey, Elma dapat buat tak tu Elma? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Tujuh belas tu terlibat. Okey, senaraikan Cikgu bagi masa lagi. Okey, ini jawapan dia. Alamak, terlebih. Terlebih satu. Okey. Alah, padam balik. Kenapa tu padam balik? Okey. Aiman Haziq dapat buat tak? Aiman Haziq ke dah hantar dah? On the way. On the way. Okey. Buat dulu. Haiden macam mana Haiden? Haiden dapat buat tak Haiden? Dapat cikgu. Dapat. Haiden dah hantar belum? Belum. Okey, cikgu tunggu ni. Okey, Anik boleh dengar cikgu Anik? Okey, pandai. Bagus, betul. Okey, Kristina macam mana Kristina? Okey, cikgu. Okey, Kristina dah hantar dah? Ke baru hantar? Kejap. Belum hantar. Okey, Syakil boleh dengar Syakil? Okey. Okey. Okey, jadi cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, bagus. Ya, betul. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, pandai. Betul. Bagus. Okey, 17, 11, 12, 13. Kena gabungkan. Okey, cikgu tunjuk jalan kerja dia. Okey, masing-masing tengok kat sini. Okey, tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, sekarang ni apa yang kita boleh baca daripada sini adalah yang pertama, kita nak tengok S ni dia duduk tengah-tengah. S ni dia duduk tengah-tengah. S ni duduk tengah-tengah. Jadi bila S ni duduk tengah-tengah, tengah-tengah apa? Dia antara nombor 11 dengan nombor 17. Maksudnya S ni adalah di antara nombor 11 dengan nombor 17. Jadi dia tak boleh kecil daripada 11 dan dia tak boleh lagi besar daripada 17. Jadi kita tengok X lagi besar daripada 11. Okey, jadi kita tahu X tu lagi besar daripada 11. Okey, jadi dia tak ada sama dengan dekat sini. Jadi kita mulakan dengan 12, 13. Okey, masalahnya dia lagi besar sampai berapa? Kita tengok pula syarat yang kedua. Dia tak boleh besar daripada 17. Tapi dia ada simbol sama dengan 17. Maksudnya nilai-nilai untuk X adalah lagi besar sampai 17 sahaja. Dia tak boleh lebih. Sebab apa? Sebab syarat dekat sini adalah
17. Lagi kecil dan sama dengan 17. Inilah jawapan dia. Tengok kalau kamu tengok kalau kamu tengok nombor 12, 13, 14, 15, 16, 17 semua dalam lingkungan X ni. Dia tak kecil daripada 11, maksudnya dia tak kecil daripada 11 dan tak besar daripada 17. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara lah sikit, boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Kita cuba lagi. Okey, Yes. cikgu. Okey, bagus. Kita cuba lagi 8. Cikgu buat macam ni. X. Lepas tu cikgu buat. Okey, cuba bagi tahu cikgu, apakah nilai yang mungkin tersenarai apabila X lagi besar dan sama dengan 8 dan 12 lagi besar dan sama dengan X. Okey, cuba senaraikan cikgu. Ah, 17 tu terlibat. Okey, cuba buat. Cikgu bagi lagi 3 minit. Banyak ni. Okey, cuba buat Okey, dah ada yang hantar. Bagus. Ya, betul. Pandai. Bagus. Okey, pandai. Bagus. Okey, pandai. Bagus. Okey, cuba buat lagi. Okey, Afiqah. Bagus, pandai. Okey, Atuk Upin Ipin. Betul, bagus. Okey, cikgu tunggu. Okey. Luffy. Monkey di Luffy. Bagus, betul, pandai. Okey, cikgu tunggu. Kalau ada soalan tanya cikgu. Aiman Haziq dah hantar dah Aiman Haziq. Hantar dah. Yang Luffy tu. Okey. Oh, ya, Luffy ke? Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi cikgu tunjuklah jawapan dia. Okey, sekarang X ni dia lagi besar daripada 8. Okey, dia lagi besar daripada 8. Tapi dia ada simbol sama dengan bawah ni. Lagi besar dan sama dengan. Maksudnya X ni dia mula dengan 8. Dan dia terus membesar. 8, 9, 10. Dan dia nak besar sampai mana? Kita tengok pula syarat yang kedua. 12. The X lagi kecil
dan sama dengan 12. Maksudnya X tak boleh lebih daripada 12. Tapi 12 tu terlibat ke tak? Kita tengok dia ada simbol ni. Dia ada simbol lah nak panah. Maksudnya 12 tu terlibat. Jadi inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Bagus. Ada yang dah baru hantar kat sini. Inilah jawapan dia apabila X lagi kecil sama dengan 8 dan lagi besar sama dengan 8 dan lagi kecil daripada 12. Okey, sekarang cikgu nak kamu senaraikan apakah nilai untuk situasi ni pula. Okey, situasi sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, bagi tahu cikgu, apakah nilai untuk X tu? Okey, pandai. Bagus. Betul. Okey, okey. Sekarang cuba buat ni. Cikgu bagi. Kita dah nak habis dah masa. Kelas kita dah nak habis dah. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Ya, betul. Okey, 1 minit lagi cikgu tunggu. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, bagus, pandai. Okey, bagus, pandai. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Senang je. X lagi besar daripada 8. Maksudnya dekat sini kita baca X tu lagi besar daripada 8. Tapi tak ada simbol sama dengan. Jadi kita mulakan dengan 9. 9, 10. Lepas tu lagi besar nak sampai mana? Okey, kita tengok pula syarat kedua. X lagi kecil daripada 12. Dia tak ada simbol sama dengan. Kalau sini dia ada simbol sama dengan, kat sini dia tak ada. Jadi dia sampai 11 sahaja. Inilah jawapan dia. Okey, kita tengok kiri dengan kanan. Tengok kiri dengan tengok kanan. Macam mana cikgu dapat nilai X tu? Kenapa 8 terlibat? Sebab dia ada simbol sama dengan. Kenapa 12 terlibat? Sebab dia ada simbol sama dengan. Kalau yang ini kenapa dia tak terlibat? Sebab dia tak ada simbol sama dengan. Sama juga dengan sini. Inilah cara dia. Okey, jadi cikgu nak tanyalah masing-masing ni. Habis dah kelas kita. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit masing-masing. Yang dah tutup kamera tu boleh buka. Aisyah Zahra boleh faham kelas malam ni? Boleh. Okey. Darwishi dah ada hantar tak tadi? Tak. Mana Darwishi? Tak hantar. Tak faham Darwishi. Ke tak faham? Faham. Buat tu yang siap tu. Buat dah. Cikgu tak boleh nak kecek ganu Darwishi. Cikgu Kelantan Darwishi. Tak apa, kat sekolah kita pun ada orang Kelantan. Oh ya.
Aiman Aziz okey Aiman Aziz malam ni. Okey. Okey, kalau siapa-siapa dalam kelas ni tak faham, bahasa cikgu tanya cikgu. Okey, jadi sampai situ sahajalah kita punya kelas pada malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih pada hantar komitmen, yang hantar latihan, yang hantar. Sebab apa? Sebab cikgu boleh tengok balik. Oh, macam ni. Oh, dia faham tak? Tak faham apa yang cikgu kena buat. Daripada latihan kamu sebenarnya cikgu akan rangka soalan tu, cikgu akan tengok balik nak buat macam mana. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Terima cikgu. kasih, cikgu. Okey. Cikgu. Sama-sama. Okey, Cikgu. sama-sama.